Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, bersama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk kita sempat melipat kali gandakan amalan dan juga kebajikan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang kita buat dengan sebaik mungkin. Kita jaga hukum hakimnya, kita tahu hukum hakamnya, supaya hari-hari yang berlalu di dalam bulan Ramadan itu kita rasa puas hati dengan Ramadan yang kita lalui. Kadang-kadang orang kita dia puasa, alhamdulillah, tetapi tidak mendapat pahala daripada puasa dia. Wal'iyadha billahi min zalik. Kalau kita baca dalam kitab fiqh, dia ada dua perkara yang kita kena ambil berat. Yang pertama dia panggil mubtilat. Khususnya bulan Ramadan dia panggil mubtilatus saum. Yang kedua dia panggil muhbitatus saum. Mubtilatus saum ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Minum dan makan dengan sengaja siang hari di bulan Ramadan, itu antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, hamba yakin adik kakak muslimin dan juga muslimat boleh kaji balik, panah balik berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara makruh. Yang kedua dia panggil muhbitatus saum, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tidak batal, tapi pahala tu tak ada. Perkara-perkara yang membatalkan pahala sebagai contoh, iaitu disebut oleh ulama mengumpat, mengadu domba, batu api, fitnah.
memburuk-buruk ke orang, tu adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa dia alhamdulillah tidak batal. Dia tidak makan, tidak minum. Dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi wal'iyadza billahi min zalik, dia buat perkara yang membatalkan pahala puasa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash aw kama qala." Nabi kata berapa ramai di kalangan orang-orang Islam hak puasa ni, tapi laisa min siyami, tapi puasa dia ni tak ada ke satu kecuali dua, al-ju' lapar, wal 'atash dan juga dahaga. Wal 'iyadza billahi min zalik. Maka sebab itu dua perkara ni kita kena jaga molek. Kita bimbang wal 'iyadza billahi min zalik. Kita bimbang sepanjang masa kita berada dalam bulan Ramadan, kita tak jaga benda-benda lagu ni, maka kita tidak dapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah. Begitu juga dalam perkara-perkara lain, dia ada mubtilat juga, ada muhbitat juga. Sebagai contoh semaya. Seorang lelaki, dia sembahyang dalam masa yang sama, dia pakai bengga, dia pakai rata tangan, dia pakai rata tekuk. Kalau dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan semaya dia sah, tapi tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia semaya dalam masa yang sama, benda-benda haram tu duduk di tubuh dia. Kalau dalam kitab fiqh dulu dia buat istilah baju yang dirampas. Dia semaya tapi pakai baju curi. Dia curi baju orang, dia curi pakaian orang, dia buat semaya. Semaya dia sah kalau dia tak langgar perkara-perkara yang membatalkan semaya. Tapi pahala tu tak ada. Kenapa? Sebab baju curi. Benda-benda haram tu duduk dengan dia. Maka begitu juga kalau lelaki ada di tubuh dia perkara-perkara ataupun barang-barang haram. Rata tekuk ke, orang panggil gelar tangan ke, tak kira lah, dia semaya. Maka semaya dia tu selagi mana tidak melanggar syarat-syarat semaya sah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada pahala. Sialah ke anak-anak muda kita hak tak tahu go satu ni semaya dia, tapi duduk pakai gelar peruk, duduk pakai rata peruk macam-macam, tekuk tangan tu penuh benar. Ini masalah kejahilan yang ada di kalangan orang-orang kita, yang mana kita kena jelah, kita nak royak. Paling kurang pun pecah dulu sebentar. Lepas tu semaya paling kurang. Hak haram tu haram lah, sebab dia memakai perhiasan perempuan. Hak luar tu memang haram dah, berdosa dah. Tapi lu sebentar, nak semaya pecah. Tu paling kurang lah. Paling kurang biar dia faham. Okey, tu selingir. Sebab lepas ni jumpa lepas raya lah. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita sambung pengajian kita, iaitu berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pada pagi ininya masuk tajuk yang baru, iaitu dakwah secara terbuka. Boleh lepas kita belajar berkenaan cerita bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memeluk agama Islam. Dengan cerita dia, dengan keadaan dia, alhamdulillah, akhir sekali Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memeluk agama Islam.
apabila Sayyidina Umar memeluk agama Islam setelah Hamzah dahulu memeluk agama Islam, 3 hari selepas Hamzah memeluk agama Islam, Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam. Umar radhiyallahu taala anhu menganut Islam dengan penuh ikhlas sehingga dinyatakan keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghadapi cabaran secara terbuka dengan mengorbankan segala nikmat kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah kita ini berada dalam pihak yang benar pada masa hidup dan juga mati?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, demi Tuhan yang melantikku menjadi rasulnya, kalian berada dalam kebenaran pada masa hidup dan juga mati." Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, "Fa fimal ikhtifa walladhi ba'athaka bil haqq la takhrujanna." Sekiranya begitu, mengapa kita bersembunyi menyatakan yang benar? Demi Tuhan yang mengutuskanmu menjadi rasulnya, membawa ajaran yang benar, kami bersedia keluar di tengah-tengah khalayak umum mengisytiharkan ajaran yang benar ini. Ini keberanian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tanya Nabi, kalau kita ni benar, kalau agama Islam ni benar, kenapa kita nak bersembunyi? Kenapa kita nak takut? Maka kita kena tunjukkan, kita kena isytiharkan tentang agama yang kita bawa ni, iaitu agama Islam. Itu keberanian Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari sudah tiba masanya berdakwah secara terbuka, lalu mengizinkan mereka keluar beramai-ramai berdemonstrasi menyatakan keislaman yang dianuti dan diyakini itu. Mereka keluar beramai-ramai menuju ke arah Kaabah yang berhampiran dengan Darun Nadwah, tempat para pemimpin Mekah berjumpa sesama mereka. Kita belajar dalam sirah Nabawiyah, dakwah secara sirriyah. Dakwah sirriyah ini berlaku selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi berlaku selama 3 tahun. Masa tu adalah daripada kalangan sahabat-sahabat yang diberi gelaran As-Sabiqun Al-Awwalun. As-Sabiqun Al-Awwalun ini golongan-golongan ataupun sahabat-sahabat Nabi yang terawal memeluk agama Islam. Kita kena ingat, kita kena ngapa? Orang yang mula-mula peluk agama Islam adalah seorang perempuan. Siapa? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda. Ni orang yang pertama atas dunia yang peluk agama Islam. Yang kedua, sepupu baginda, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, anak angkat baginda, iaitu Zaid bin Harithah. 3. Orang yang keempat, 3 orang ni disebut dalam sirah adalah sebagai Al-Aqrab, keluarga Nabi. Isteri dia, sepupu dia, anak angkat dia. Yang keempat keluar daripada keluarga dia lah masa tu, iaitu siapa? Khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang kelima siapa? Iaitu salah seorang daripada Al-Asharatu Al-Mubashiruna bil Jannah. 10 orang
yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala ketika mana dia masih hidup. Siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. 5 orang ni adalah salah seorang ataupun 5 orang terawal memeluk agama Islam, yang mana mereka ni bertalaqi dengan Nabi, berusrah dengan Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Ni antara hak saya sebut, hak ambo sebut ni, 5 orang ni dijamin syurga oleh Allah Ta'ala ketika mana dia masih hidup. Al-asharatu al-mubashiruna bil jannah. 10 orang. Sahabat-sahabat lain pun ada lagi. Cuma kenapa 10 orang ni? Sebab Nabi bila sore-sore nama dia. Jangan ingat 10 orang ni jangan masuk syurga. Tidak. Al-asharatu al-mubashiruna bil jannah ni sebab Nabi sebut sore-sore. Abu Bakar fil jannah, Sayyidina Umar fil jannah, Ali Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah. 10 orang. Jadi Sayyidina Umar ni antara khulafa'ur rasyidun yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia menyatakan hasrat untuk tunjuk keislaman dia dan juga agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penganut Islam itu membentuk 2 pasukan yang dikepalai oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kedua-dua pasukan meluru keluar dengan gagah berani. Tiada sesiapa yang berani mengganggu sehingga mencemaskan dan merisaukan para musuh Islam. Terutamanya apabila mereka melihat Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma mendahului 2 kumpulan yang berarak itu. Kafir Mekah bila dia tengok Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Hamzah, kecut kepala, takut, kenaling. Dulu dia berasa meta, dia berasa hebat sebab Hamzah tak ada lagi, tak masuk Islam lagi. Sayyidina Umar tak perlu agama Islam lagi. Bila dua-dua ni masuk Islam, amo cerita dah bulan lepas Sayyidina Hamzah masuk Islam dulu, 3 hari selepas pada tu Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, menyebabkan puak-puak kafir Quraisy ni kenaling, takut. Mereka bersembahyang di hadapan Kaabah. Debel puak ni sembahyang depan Kaabah secara terbuka sambil diperhatikan oleh orang-orang yang belum Islam dan menentang Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud juga salah seorang daripada al-asharatu al-mubashiruna bil jannah, menceritakan kesan Islamnya Umar kepada dakwah. Mazilna a'izzatan muzu aslama Umar. Kami terus sentiasa berada dalam keadaan mulia setelah Umar Al-Khattab memeluk Islam. Bila Umar peluk agama Islam, kami tak ada masalah. Kami rasa mulia kerana kafir Quraisy takut kepada Sayyidina Umar. Tak boleh nak buat ke satu, kerana orang Dabaria ni telah memeluk agama Islam. Sesungguhnya Islamnya Umar merupakan suatu pembukaan ke arah kemenangan, dan sesungguhnya penghijrahan bersama Islam Umar merupakan satu kemenangan, dan sesungguhnya kepimpinannya merupakan satu rahmat, dan sesungguhnya kami tidak dapat menunaikan sembahyang di sisi Kaabah sehinggalah Islamnya Umar. Apabila Umar memeluk Islam,
Quraisy diperangi, sehinggalah kami dapat menunaikan sembahyang di sisi Kaabah bersamanya. Hebat Saidina Umar. Kita pun kena hebat juga. Sebagaimana Saidina Umar, biar orang rasa goh Islam ni, biar orang rasa comelnya Islam ni, sebab kita buat kerja, kita bersungguh-sungguh menjelaskan kepada orang gapo itu Islam, biar kita rasa, biar orang lain rasa, oh puas hati. Ada demo ni kawin reti Islam. Kerana demo kawin jelas pasal Islam. Kerana demo kawin kohbeh Islam. Jadi kita kena rasa lagu tu juga. Kena bekerja untuk Islam, kena buat kerja untuk Islam, supaya kemuliaan kita kerana kita ni beragama Islam dirasai oleh orang ramai. Saidina Umar bukan sahaja mengajak para penganut Islam keluar secara terbuka beribadat di hadapan Kaabah, bahkan beliau juga berani ke rumah Abu Jahal. Berani. Dia bukan ajak orang Islam semaya Kaabah di Kaabah je. Dia pergi sosok rumah, antaranya rumah Abu Jahal, memberitahu bahawa beliau sudah memeluk Islam. Berani. Sehingga menjadikan musuh Allah Ta'ala itu menutup pintu rumah dengan keras kerana terlalu marah. Beliau juga ke rumah musuh yang lain mengisytiharkan keislamannya, sehingga pada suatu hari pernah menyebabkan pergaduhan. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza fuqihu. Nabi kata, orang yang debel lah, orang yang samsing pada zaman jahiliyah, bila dia peluk agama Islam, dia samsing juga. Tapi samsing itu untuk jaga Islam, untuk bela Islam. Dulu Saidina Umar sebelum memeluk agama Islam samsing. Kita belajar bulan lepas, nak pergi jumpa dengan Nabi, tanya gapo hak dia buat kepada adik dia, menyebabkan adik dia peluk agama Islam, dia tapa adik dia sampai berdarah. Ni Saidina Umar ketika mana jahiliyah, bila dia peluk agama Islam samsing juga. Dia pergi ketuk pintu, set-set dia dulu, geng-geng dia dulu, dia ketuk pintu. Dia kata aku ni Islam dah. Kawan-kawan ni marah, tutup pintu dengan kuat. Ni beraninya tak berani Saidina Umar. Anaknya Abdullah bin Umar menceritakan bahawa beliau pernah mengikuti ayahnya memberitahu kepada para pemimpin Mekah, sehingga ayahnya dibelasah secara beramai-ramai. Sehinggalah salah seorang pemimpin Mekah memberikan amaran, sekiranya keadaan itu berterusan, maka keluarga Umar yang besar akan membelanya dan menjadikannya keadaan lebih buruk. Ahli sejarah mencatatkan tarikh Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu adalah pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Pada ketika itu usia Umar adalah 27 tahun. Setelah 3 hari Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu, ketika jumlah penganut Islam lebih kurang 40 orang sahaja. Masa tu Saidina Umar umur 27 tahun. 27 tahun ni, kalau pemuda gagah lah, dia tengah gagah. Maknanya Saidina Umar ni, bila dia peluk agama Islam, dia menunjukkan, kalau kita menunjukkan kejantanan dia, menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan sifat kelakian dia untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada masa tu 40 orang aja. 40 orang. Ni masa as-sabiqun al-awwalun.
40 orang. Dalam riwayat kata ada 70 orang. Ni ketika mana 40 orang ni tak ramai lah. Tapi keberanian yang ada kepada Sayyidina Umar menyebabkan orang lain terbela. Orang lain, orang panggil tidak rasa takut. Sebab hak masuk Islam pada masa tu ramai di kalangan sahabat-sahabat hak biasa-biasa je. Abdul Rahman bin Auf, Bilal bin Rabah, ni Khabbab ibnul Arad, lagi Khabbab ibnul Arad, dan juga sahabat-sahabat yang biasa-biasa. Jadi Sayyidina Umar masuk tu kena timing tu, menyebabkan demo-demo ni rasa gagah, rasa suka. Dan kita lihat bagaimana ketika mana Sayyidina Umar peluk agama Islam tu, hamba tengok, hamba rujuk kitab lain. Masa tu 39 orang. Masa Sayyidina Umar tak peluk agama Islam tu 39 orang Islam. Termasuk ada lelaki, ada perempuan. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, jadi fasara arba'in, jadi 40 orang. Bila 40 orang tu, fanazala Jibril alaihi salatu wassalam biqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Hebat Sayyidina Umar, dia peluk agama Islam cukup 40. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Suratul Anfal ayat 64. Suratul Anfal ayat 64. Bila Sayyidina Umar peluk agama Islam, turun ayat Quran, hasbukallah, memadailah kepada engkau wahai Muhammad. Maknanya padai dah, cukup dah. Cukup dah mu ni wahai Muhammad. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang Islam hok ikut mu. Maksudnya apa? Kalau kira gak bila Sayyidina Umar peluk agama Islam ni gak padai dah. Betul sungguh lah. Sebab sahabat-sahabat lain selamat, orang-orang lain boleh semaya tepi Kaabah, tidak rasa takut, tidak rasa gerung, kerana keislaman yang ada kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ni asbabun nuzul. Kenapa turunnya ayat Suratul Anfal ayat 64, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, kerana keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bermakna Umar radhiyallahu ta'ala anhu berada di Mekah selepas Islamnya selama lebih kurang 7 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertarung dengan kezaliman pemimpin musyrikin yang tidak mengizinkan Islam berkembang dan tempat berkembang dan memerintah negara. Kesannya mereka terpaksa mencari tempat dan kumpulan yang bersedia menyerahkan diri, harta dan tanah airnya bagi mendaulatkan Islam. InsyaAllah lepas raya ni kita belajar hijrah secara terbuka. Kita tahu selepas bermulanya dakwah secara terbuka, banyaknya ancaman, banyaknya orang panggil khianat lah, ujian-ujian, ancaman-ancaman oleh musyrikin Mekah kepada sahabat-sahabat Nabi, supaya sahabat-sahabat Nabi ni murtad. Kita baca juga dalam sirah Nabawiyah, apabila Nabi memulakan dakwah secara terbuka, dakwah secara orang panggil terbuka lah, maka orang-orang kafir ni, musyrikin Mekah ni, dia susun strategi bagaimana nak menyakiti hati Nabi, nak supaya sahabat-sahabat Nabi ni keluar daripada agama Islam. Gapo dia buat mula-mula? Orang kafir Aceh, mula-mula dia serang batai tubuh Nabi. Dia tak serang sahabat Nabi dulu, dia serang batai tubuh Nabi. Dia sakiti hati Nabi.
Antaranya bercerainya anak lelaki Nabi dengan seorang anak perempuan. Maknanya keluarga Nabi, anak pinak Nabi ni cerai-berai. Kerana hamba tak ingat Nabi biasa dengan siapa, tok biasa dia ni suruh anak dia ni ceraikan anak perempuan Nabi. Anak kahwin ni jatuh, dia nikah dengan anak perempuan Nabi. Maka dia nak suruh Nabi ni sakit hati, dia minta anak lelaki dia ni menceraikan anak isteri, iaitu anak perempuan Nabi. Bila anak Nabi ni cerai, dia agak-agak Nabi ni sedih. Nabi ni tak boleh buat gapo. Nabi ni cuti kau ambil CRK, kau ambil gapo, tak si buat Islam. Tapi Nabi semakin kuat. Nabi semakin kuat. Bila dia serai batin tubuh Nabi, dia serai hati Nabi tak pergi, baru dia berpindah kepada sahabat Nabi. Nabi bukan sakat tu saja dia khianat. Jiran-jiran Nabi pun khianat kepada Nabi, antaranya Uqbah bin Amir, Uqbah bin Abi Mu'id. Ni sahabat Nabi. Tapi orang panggil sahabat Nabi, jiran Nabi. Tapi dia khianat kepada Nabi, dia buat macam-macam kepada Nabi. Dia tohuk, orang panggil gapo, bangkai ketika mana Nabi ni sedang semaya, Nabi dia tengah sujud, dia tohuk bangkai letak atas tekuk Nabi. Ni jahat buat ni. Dia khianat batin tubuh Nabi, dia khianat perasaan Nabi. Bila tak pergi, dia berpindah untuk khianat kepada sahabat-sahabat Nabi. Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Hak kita belajar dalam sirah. Dia mula menyerang Khabbab ibnul Arat. Dia serang sahabat-sahabat Nabi ni supaya Nabi ni lemah, kerana sahabat Nabi diseksa dan juga diancam. Tetapi tak pergi juga. Tak pergi juga. Pada masa itu lahirnya kumpulan Ansar yang datang luar daripada Madinah. Ini cerita dia panjang. Berlakunya Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka berbai'ah. Ni bai'ah ni. Bai'ah ni masa mana? Ketika mana mereka mari ke Mekah musim haji. Ni cerita dia panjang, tapi sedap. Mari bai'ah yang pertama, berapa bahannya? Beberapa orang sahaja. Mari pula musim haji yang ke-6, yang ke-7, iaitu bai'ah Aqabah yang kedua. Nak ayatnya bai'ah ni, nak boleh Nabi bai'ah ni bukannya baru, bukannya sementara. Bukannya demo ni mari Mekah buat haji, Nabi dakwah, demo ni terima, tidak. Memerlukan masa yang panjang. Masa panjang. Tak tahu berapa kali haji dah demo ni mari, barulah terima Islam. Nak ayat kerja Nabi ni tidak putus asa. Kalau kita orang Islam di akhir zaman ni, kita rasa malas dah, kita rasa terik dah, kita rasa serabut dah nak bawa Islam. Wal'iyazabillahi min zalik. Malu kepada Nabi lah. Kalau Nabi ni lagu tu juga gak, kalau sahabat Nabi lagu tu juga gak, wal'iyazabillahi min zalik. Tak sapalah Islam tanah Melayu ni. Tak sapa Islam ke Indonesia, ke Malaysia. Kalau sahabat Nabi je ni putus asa. Malah cara aku pada Mekah Madinah sudahlah Islamnya. Hak negara-negara lain ikut dia. Tapi sahabat Nabi tidak. Berjual. Dia kita tengok ulama-ulama hak duk berjual ni mari tempat lain, tapi mati di tanah Melayu kita. Kubur mereka di sini, makam mereka di sini, tempat lain apa? Mari ke tanah Melayu nak ajak Islam, nak royak Islam. Mereka berbai'ah setelah menganut Islam, bersedia menjadikan negeri Madinah sebagai tempat bagi menegakkan negara dan bersedia menghadapi segala cabaran yang datang dari segenap penjuru. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul dan sahabatnya melaksanakan hijrah ke Madinah. Umar radhiyallahu taala anhu juga termasuk dalam kalangan sahabat yang menunaikan kewajipan ini. Jadi bila Allah Taala suruh Nabi hijrah ke Madinah, Saidina Umar ada juga. Jadi insya-Allah lepas raya kita masuk bab yang baru, iaitu hijrah secara terbuka. Semakin menarik cerita Saidina Umar ni, semakin sedap.
cerita Sayyidina Umar ni sebab keberanian dia tadi. Keberanian dia menunjukkan keislaman kepada musyrikin Mekah. Dia kita umat Islam ni, kita kena tunjuk kita ni Islam. Kena tunjuk amalan Islam kita. Kita kena tunjuk syiar Islam kita. Kena tunjuk syiar Islam kita. Pakaian kita, pergaulan kita mesti beza dengan agama-agama yang lain. Mesti beza dengan orang-orang lain. Mesti beza dengan penganut agama yang lain. Kita orang Islam ni kena tunjuk keizahan kita. Dengan jubah kita, dengan serban kita, dengan piyah kita, kita kena bangga. Ini pakaian orang Islam, izzahnya Islam. Tetapi apa beza kita, wal'iyazabillahi min zalik, kita beza dengan orang lain kerana kita tak sanggup untuk mengizahkan pakaian kita, pergaulan kita, percakapan kita. Maka orang Islam sentiasa berada di bawah. Sebab tu alhamdulillah, kita sebagai orang Islam hak belajar, kita kena tunjuk keizahan kita daripada semua sudut. Pergaulan kita, pakaian kita, percakapan kita. Kita jangan takut. Kerana masa ni bukan lagi dakwah secara sirriyah, tetapi lah ni dakwah secara jahriyah. Kena tunjuk, kena buktikan supaya orang semakin hari semakin nak kepada Islam, semakin hari semakin temu'ah kepada Islam. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat ganjaran dan juga pahala daripada kerja buat kita supaya orang ramai kenal itu Islam. Dan insya-Allah dengan sebab tadi Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Amo minta maaf sebab ambil masa sikit. Aqulu qali hadza wa assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.